Assalamualaikum, sama saya lagi Ivy. Sekarang saya bersama dengan saudara Nafi, iaitu lebih dikenali sebagai YBE. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya sikit tentang, semua orang tahu saudara Nafi pernah melalui zaman kejatuhan dan sekarang bangkit lagi. Boleh bagi penjelasan sikit? Baiklah. Assalamualaikum dan terima kasih kepada Ivy atas kesudian datang bersama kru pada pagi ini. Soalan ini memang banyak orang tanya dan sangat menarik lah. So kalau dilihat pada sejarah perjalanan kehidupan saya ini, maksudnya kejatuhan yang teruk itu adalah saya pernah dipenjarakan selama 10 tahun atas jenayah komersial, bermula daripada tahun 2011 hinggalah pada 2020 bulan 8 baru saya melihat dunia ini, di mana sebelum itu selama 10 tahun tu hanya melihat besi, batu, tembok-tembok dinding itulah, dan semua orang tahu penjara itu macam mana keadaannya. Alhamdulillah selepas keluar daripada itu saya mula memikirkan apa yang harus saya buat untuk membuktikan pada masyarakat bahawa bekas-bekas penghuni penjara ini juga boleh berjaya. Ini yang saya laksanakan bermula daripada hari pertama saya keluar daripada penjara itu. Saya menjalankan kerja-kerja sebagai seorang penghantar barang pada bulan 8 Ogos 2020, di mana pada ketika itu saya menghantar barang di sekitar Tuaran dan juga Tampeluri. Memang teruklah, daripada pagi kita terpaksa menjadi rana, dimarah orang dan sebagainya. Dan dari situ tercetus satu idea untuk saya menjalankan perniagaan ini sendiri. Bagaimana daripada seorang rana itu saya mula mempertingkatkan saya punya prestasi dan mula mencari ruang dan peluang itu untuk membuka pula sebuah syarikat yang berkaitan dengan apa yang saya kerjakan sebelum itu sebagai rana. Akhirnya alhamdulillah diberikan rezeki, saya buka satu company dengan seorang kawan ketika itu tahun lepas, di mana kami mengagihkan barangan sebuah syarikat penghantaran. Dan di situ saya pula mengumpul rana yang bekerja dengan kami, terutamanya bekas-bekas penghuni penjara yang selalu saya ambil, dan begitulah proses itu berjalan sehinggalah hari ini YB Group ditubuhkan. Walaupun belum berjaya sebetulnya, tapi insyaAllah dengan usaha itu kita sedang menitilah pelan-pelan menuju kepada kejayaan itulah, sehingga sekarang YB Group melaksanakan pelbagai jenis perniagaan berteraskan kurier ni, pengangkutan, kemudian kita ada butik pengantin, kita ada YB Surprise Delivery, dan kita juga ada, insyaAllah pada bulan 1 ni kita akan melaksanakan ataupun menjalankan perniagaan pet shop franchise yang terbesar lah di Sabah ni. Itu. Baik saudara Nafi, saya mau tahu tentang buku ni. Macam mana tercetusnya buku ni? Dan di manakah saudara Nafi menulis buku ni dan tercipta buku ni sendiri? Okey. Untuk makluman semua lah, termasuk saudari, buku Dunia di Sebalik Tembok ini dengan tajuknya pun kita sudah lihat. Dunia di Sebalik Tembok ini adalah dunia di mana dalam bahasa lainnya adalah penjara. Buku ini saya tulis ketika berada di dalam tahanan selama 10 tahun itu. Saya memikirkan ketika itu bagaimana untuk saya menulis sesuatu yang boleh disampaikan kepada masyarakat bahawa sesungguhnya perbuatan, apa jenis perbuatan jenayah pun, walaupun saya dari jenayah komersial, bukannya jenayah keganasan, tetapi kesan daripada itu tetap ditempatkan di satu tempat yang sama, iaitu bernama penjara. Namanya pun akan sama, Banduan. Tanggapan masyarakat dengan kita pun akan sama, bahawa Banduan ini adalah sekelompok manusia yang harus dipinggirkan, ditakuti dan dibenci oleh masyarakat lah. Jadi tercetusnya idea ini saya tulis pengalaman sebenar hidup di dalam itu, bagaimana kita makan, bagaimana kita mandi, bagaimana segala serba-serbinya berkisah tentang kesukaran. Tiada yang indah di dalam penjara Sepanjang berada di dalam tu, kerana kita hanya terkurung dalam sebuah bilik dan berlegar-legar di ruang itu selama 24 jam. Bayangkan kalau sehingga 10 tahun. Mental kena kuat, tetapi pada masa yang sama kita kena simpan satu
ke zaman bahwa kita mesti mengubah diri kita termasuk orang lain. Jadi dalam buku ini tercetus segala-gala. Bila kita baca buku ini, kita akan dapat melihat, menjalani, merasai perjalanan sendiri, perjalanan sebenar. Bagaimana insan-insan yang pernah tewas itu hidup dalam penjara, dan disitulah kita akan boleh lihat unsur-unsur pengajaran, sudut-sudut yang boleh kita ambil, yang boleh kita pegang sebagai pedoman untuk kita pula sebagai ahli masyarakat luar ini menjalani kehidupan kita. Jangan silap langkah, itu paling penting. Sebab sedikit kesilapan tu bila dia berkembang menjadi jenayah, inilah kejatuhan yang begini teruk lah. Jadi kalau kita boleh bangun, alhamdulillah. Tapi andai kita kata kita tidak boleh bangun daripada kejatuhan itu bagaimana? Apalagi kalau kita ada keluarga dan sebagainya. Jadi di sini buku inilah saya memang sangat-sangat syorkan pada anda untuk memiliki, bukan untuk diri, untuk anak-anak dan ahli keluarga kita, supaya mereka lebih mengerti bahwa hidup ini perlu dijalani dengan susila, dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah ada satu kata-kata yang ringkas, hargai kebebasan, nikmati kehidupan. Memang itulah yang saya gunakan, yang saya syorkan kepada mana-mana orang untuk mereka hidup seharian lah. Jadi dapatkan ini, harganya murah saja, RM79, berbanding dengan pengisian. Kau tidak perlu masuk penjara pun untuk tahu bagaimana kehidupan di dalam penjara. Dunia di sebalik tembok ini telah menceritakan segala-galanya. Adakah buku ini sudah dipasarkan? Ya, buku ini sudah dipasarkan di seluruh Malaysia lah. Dan di perpustakaan negeri Sabah pun itu baru 2 minggu lepas sudah diedarkan ke seluruh perpustakaan negeri Sabah. Boleh ambil di situ juga, boleh tengok. Tapi sebaik-baiknya belilah sendiri. Jadi sekurang-kurangnya ada tangan yang istimewa. Yang ini tiada. Kalau ada orang yang berminat, macam mana dorang untuk mendapatkan buku ini? Buku ini boleh didapati di Shopee juga. Kemudian boleh terus kepada kami di Alam Nasra ini, di YB Publisher lah yang edarkan. Kita boleh dapatkan terus dengan tanda tangannya. Itu yang mahalnya lah. Tanda tangan daripada seorang yang bukannya membuat kajian, tetapi menulis buku ini di dalam ketika menjalani hukuman itu, dan dia sangat istimewa. Saya percaya sangat istimewa. Saudara sendiri mengalami. Ya, penulis ini M. Kahara. Saya gunakan nama M. Kahara dalam buku ini. Dan dari situlah juga saya tercetusnya hasrat dan semangat untuk memulakan perniagaan-perniagaan yang ada sekarang, di mana niat saya untuk membantu bekas-bekas penghuni penjara juga untuk bekerja dan memperoleh pendapatan mereka lah, yang halal, yang berkat. Baiklah, di penjara itu kita akan dibagi kepada beberapa peringkat. Peringkat awal kuarantin, kemudian kita akan dinaikkan kepada fasa 1 pemulihan, kemudian ada peringkat pekerjaan, dan peringkat-peringkat ini kita akan dipulihkan, kita akan diserapkan dengan pelbagai unsur-unsur kebaikan bagi persiapan kita dari segi rohani, dari segi mental, yang kemahiran untuk kita keluar ke dunia sebenar. Apapun, semuanya terkandung di dalam buku ini, Dunia di Sebalik Tembok, yang mempunyai 28 bab kesemuanya, lengkap perjalanan dan segala-galanya yang ada di dalam penjara itu, yang akhirnya kesukaran itu bakal dimaniskan, kepahitan itu bakal dimaniskan jika kita mengambil pengajaran yang terbaik untuk kehidupan kita seterusnya. Ini adalah anak bos saya. Dia adalah pengurus operasi kepada semua perniagaan berkaitan kurir, dan dia yang mengurusnya. Dan di bawahnya ada 5 orang staf kita. Kebetulan pada hari ini sebagian daripada mereka beli khusus, kita bagi khusus, dan ada yang dicuti. Dan inilah harapan saya untuk meneruskan delegasi perniagaan WB pada masa mendatang. Dan inilah ruang kerja kita. Ini adalah ruang di mana kita barang rokok. Di belakang sana, bangunan di belakang kita jadikan sebagai warehouse. Ya, di sini HQ. Kalau di sini HQ. Untuk seluruh kasus yang ada di Sabah. Dan di Kobana inilah trust kepada kita punya bisnes ini, perniagaan kurir. Sampai dalam Kobana ini, dia menghimpunkan lebih daripada 10. Siapa yang bagi tanah Kobana?
kita dalam memegang franchise ni. Sama kebetulan bahasanya pun bisa bahasa kita lah. Saya tadi bahasa tempatan ini. InsyaAllah. Itulah. Jadi kalau ada apa-apa, pengiriman ke apa-apa, jangan lupa. Yang lebih grup. Jadi kalau yang berdekatan di area sini boleh pergi sini lah kan? Dan kita ada Indah Express ni kita ada 30 lebih branch. Dan di Kobanan ini juga kita akan kembangkan kepada tim yang saya katakan tadi, jalan-jalan besar dalam negeri. Terima kasih Saudara Namdi kerana sudi meluangkan masa bersama tim Ngayau, dan kami juga amat berbesar hati dan berterima kasih dengan YB lah. Ya, saya juga bagi pihak YB Group mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Ngayau yang sudi hadir bagi mempromosikan perniagaan kami yang tidak seberapa ini. Dan sebagai tanda kenangan, saya bagi tim Ngayau satu naskah buku ini. Terima kasih. Sebagai panduan dan pengajaran. Mudah-mudahan pada manfaat kepada semua lah. Oke, terima kasih. Bye. Itu saja dari kami. Bye.